Tadi hari ini kita ada Ketua Pembangkang DUN Perak, Profesor Aziz Pari juga merangkap Adun Tebing Tinggi bersama kita, dan saya Adun Kranji merangkap ahli PAC. Okey, hari ini kita nak membincangkan tentang skandal penjualan tanah lapangan terbang di Sri Iskandar. Ini isu yang pertama kita nak bincangkan, dan isu kedua kita nak bincangkan ialah tentang skandal MAPS 700 juta. Ini sudah bertahun-tahun kita bangkit, tapi sampai hari ini belum selesai. Dan juga ia ada bersangkut paut dengan penggulungan PCBD. Okey, ini satu anak syarikat dari PCB yang dimiliki oleh Kerajaan Perak. Dan saya bagi kepada Profesor Aziz Pari untuk mulakan tentang penjualan tanah di Sri Iskandar. Prof. Terima kasih saudara Chong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat puasa Ramadan Mubarak kepada rakan-rakan di luar sana. Malam ini seperti yang telah disebut oleh Yang Berhormat saudara Chong, kita akan membincangkan dua isu besar yang sekarang telah pun menjadi panas di Perak ini, iaitu soal penjualan tanah yang dicadangkan untuk menjadi tapak lapangan terbang di Sri Iskandar di Perak Tengah, dan juga beberapa perkara tentang MAPS, ya, satu projek yang diusahakan yang dimiliki oleh sebuah masyarakat Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNP). Seperti yang telah pun anda sekalian mengikuti dalam media dan sebagainya, hari ini banyak sekali berita ataupun laporan mengenai isu tersebut, bermula dari semalam daripada laporan SPRM yang dibuat oleh rakan-rakan saya daripada pembangkang di SPRM Info, dan juga hari ini satu sidang akhbar yang dibuat oleh saudara Chong dan rakan kita saudara Tan Kahing daripada Adun Simpang Pulai mengenai seruan supaya PAC ataupun Jawatan Kuasa Kira-Kira Awam Negeri Perak bersidang dengan segera, dan telah mendapat respon daripada pengurusi PAC Perak iaitu Datuk Termizi Idris, walaupun beliau tidak menyebut bila, ya, secara tepat, secara khusus sidang itu akan diadakan, dan beberapa respon daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri, ya, mengenai kebenaran merancang dan sebagainya. Dan juga baru saja saya dapat satu respon yang beliau nampak begitu marah sekali. Beliau kata beliau tidak akan menari mengikut gendang sesiapa. I would done according to anyone's tune, ya. Tapi yang kita nak sebut ataupun kita nak bincang malam ini, dan kita kita seru kepada pihak berkenaan bukan untuk menari, tetapi kita nak memeriksa ataupun nak menyiasat perkara yang telah pun bertahun-tahun berlaku, seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Chong tadi. Dan saya ingin nak jemput Yang Berhormat Chong, ya. Baru tadi masa datang saya dapat satu idea, dan saya dah cek dalam internet. Sekiranya, ini mungkin kita kata pelan bila, kalau sekiranya mungkin pihak berkuasa di Perak, DUN Perak atau Kerajaan Negeri Perak masih lagi orang kata dragging their feet, kita mungkin mengambil langkah untuk membawa perkara ke Parlimen. Dan kalau kita tengok mandat Jawatan Kuasa Kira-Kira Awam ataupun PAC di Parlimen, dia boleh membincangkan perkara yang dia fikir patut ataupun perkara yang diajukan kepada PAC oleh pihak Parlimen. Jadi saya yakin malam ini Yang Berhormat Saudara Wong Kau ada menonton bersama kita, jadi kita harapkan beliau dapat membuat sedikit promote itu. Dan saya yakin ahli-ahli Parlimen kita di Perak begitu prihatin tentang masalah yang dihadapi ini. Dan saya ingin nak menyebut kembali apa yang saya singgung dalam sidang media hujung minggu lalu tentang skala ataupun saiz skandal MAPS ini. Sebab orang kampung mungkin tak faham ataupun tak nampak betapa teruknya skandal MAPS ini. Jadi kalau kita bandingkan skandal 1MDB, ya, di peringkat pusat, 1% daripada, kalau kita tengok bajet ataupun belanjawan
2016 ya, 2.6 bilion daripada 260 lebih amount belanjawan tahun itu. Tetapi kalau kita tengok di Perak, kerugian yang sekarang sudah menghampiri ataupun mencecah 700 juta itu, kalau kita bandingkan dengan belanjawan Perak 2022 yang hanya 1.1 bilion lebih, artinya sudah sekitar 60% lebih. Jadi maknanya di situ dampak begitu dahsyat dan begitu kronik sekali ya skandal ini. Jadi malam ini saya akan cuba sebutkan sekali lagi apa yang kita akan bincangkan bersama dengan Yang Berhormat Saudara Chong yang seperti yang anda tahu malam itu hari itu masa persidangan di dalam dewan digasak oleh sebelah sana dan tidak beri peluang untuk bercakap. Jadi malam ini kita cuba secara agak terperinci untuk melihat skandal airport skandal itu yang tanahnya kalau tak silap dalam 188 hektar ya, hampir 200 ekar juga. Dan juga lepas itu kita akan melihat saham MAPS yang kononnya jatuh ya. Kemudian kita mengimbas kembali bekas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal ya, yang berjanji satu ketika untuk menyelamatkan MAPS. Kemudian kita cuba highlight sedikit tentang laporan tahunan PKNB yang menyebut soal kerugian MAPS. Seterusnya mengenai winding up ataupun penggulungan PCBD ya. Dan kita juga akan melihat mengapa ada satu kali yang pelik, iaitu dua set akaun yang berbeza ya. Dan seterusnya tentang akaun di Asia X. Dan tidak kurang penting ialah soal ataupun wujudnya affidavit menunjukkan bahawa ada aset bernilai 1.3 bilion yang dimiliki ataupun yang wujud. Jadi ini kita nak persoalkan. Jadi kalau ada aset sedemikian banyak, jadi mengapa syarikat pengenalan nak digulung ya? Jadi ini antara benda yang kita bincangkan dan kita cuba dan juga akan melihat ataupun mempersoalkan ya, mengapa tanah-tanah PCBD dipulangkan kepada PKNB. Jadi telah menjadi suatu amalan di Perak ini, di mana tanah-tanah kerajaan itu diletakkan di parking ya, cepat pada kerajaan ataupun GIC seperti PKNB seperti mencari kebenaran. Kita bukan nak menolongkan sesiapa, kita bukan nak menyeret sesiapa ke mahkamah atau negara. Jadi kita hanya mencari kebenaran dan amount wang yang begitu banyak. Jadi kita harus prihatinlah ya. Jadi saya serahkan kepada Yang Saudara Chong untuk meneruskan agenda lagi. Silakan. Okey, terima kasih kepada Prof Aziz. Jadi tadi pun saya dapat baca dalam berita bahawa Menteri Besar Yang Berhormat Datuk Seri Sarani telah membalas tentang cadangan dari PAC, cadangan saya pada hari ini, bahawa kita patut menggantung sementara kebenaran merancang yang ada di tanah lapangan terbang Sri Skandar. Kerana sampai sekarang banyak dakwaan ataupun banyak kenyataan yang telah diberi dan kita tidak tahu bahawa sama ada tanah ini telah diberikan sah di sisi undang-undang ataupun adanya kebenaran rekod. Jadi sebelum kita boleh selesaikan isu ini, sebelum kita tahu, saya rasa wajar bahawa kita gantung sementara waktu
untuk apa pembangunan di Sri Skandar. Sehinggalah kita tahu apa yang berlaku kerana jika penjualan tanah ini tidak sah dan lepas ini kerajaan negeri Perak ingin mengambil balik tanah tersebut, jika ada pembangunan diadakan, maka putuskan sama ada kita perlu menggantung ke tidak. Dan saya ingin menyatakan di sini bahawa betul keputusan itu ada di PBT, tetapi jangan lupa PBT itu tertakluk bawah kerajaan negeri dan Menteri Besar ada kuasa mutlak untuk membuat keputusan sama ada menggantung ataupun tidak sebarang kebenaran merancang dan apa-apa pembangunan. Dan saya rasa sudah ada presiden yang berlaku. Saya bagi contoh. Di Kampak ada satu tanah seluas 100 lebih ekar telah diberikan kepada developer pada tahun 1981. Jadi pada masa itu tak ada apa masalah di Bukit Kampak. Jadi plan sudah masuk, kebenaran merancang telah pun diluluskan pada masa itu. Jadi semasa developer tu nak bangunkan, mereka pergi buat pembangunan, tiba-tiba masa mereka korek, mereka nampak ada baju-baju askar, ada lubang-lubang, ada green bridge. Jadi lepas itu kita baru tahu tapak itu merupakan tapak war zone semasa Perang Dunia Kedua. Yang itu tapak green bridge. Jadi dengan serta-merta kerajaan negeri Perak pada masa itu menggantung kebenaran merancang pada syarikat tersebut dan sehingga hari inilah tak ada apa-apa pembangunan yang ada di tapak green bridge Kampak. Jadi saya rasa ini satu contoh. Sudah ada presiden lah, sudah ada dah berlaku. Ya. Jadi kerajaan negeri tidak sepatutnya kita kata lepas tangan lah. Maknanya dia bertanggungjawab dan orang kata pastikan perkara ini dapat diselesaikan. Jadi apa yang kita baca ini, Menteri Besar seolah-olah lepas tangan dan membiarkan perkara ini dilakukan oleh apa nama ni pihak PBT ya. Satu lagi Yang Hormat, saya pernah sebenarnya isu jualan tanah lapangan terbang ini dapat dibangkitkan pada penggal yang lepas ya. Dan saya telah cuba untuk berhubung dengan pihak pejabat pengarah tanah dan gilan PTG, tetapi seperti yang kita boleh jangkalah, pihak PTG enggan untuk berjumpa dan di sini masalah yang kita hadapi dengan pihak pentadbiran. Jadi dengan kata lain, pihak kerajaan negeri tidak harus lepas tangan dan membiarkan perkara ini dilakukan oleh pihak PBT ataupun pihak pejabat kerajaan, oleh kerana mereka semua menunggu kita kata signal daripada kerajaan negeri. Jadi kalau kerajaan negeri lepas tangan ataupun tidak mengambil sikap yang serius, seperti juga tadi yang respon daripada pengurusi PAC nampak tidak begitu bersungguh. Dia kata akan dilakukan, tetapi kita tak tahu bila. Jadi ini satu perkara yang saya fikir mungkin tidak begitu baik dalam keadaan yang ada sekarang. Jadi selepas ini kita nak tengok tentang saham yang dikatakan jatuh itu. Mungkin boleh dijelaskan YB Chong? Sebelum kita masuk ke maps, saya ada sikit lagi nak ulas tentang tanah lapangan terbang. Tadi saya rasa persoalan ini selain daripada skandal penjualan tanah ini, sama ada dia ada kelulusan penuh. Yang pertama, kedua sama ada unsur penyelewengan berlaku. Saya rasa persoalan yang lebih besar ialah bagaimanakah tanah ini boleh ditukar milik selepas tanah ini digazet. Sebab saya dapat banyak soalan dari Facebook ke, dari WhatsApp ke, banyak yang tanya, kalau tanah yang digazet untuk lapangan terbang boleh dijual begitu saja, apakah akan berlaku kepada tanah-tanah biasa kita, rumah kita? Adakah dia boleh ditukar hak milik dengan sesuka hati? Dan paling penting, ada juga yang bangkit isu tentang Rizal Tanah Melayu. Kalau tanah lapangan terbang pun boleh ditukar milik, apatah lagi Rizal Tanah Melayu. Kerana memang kita tahu semasa pemerintahan Pakatan Harapan, banyak dakwaan yang dikatakan bahawa Pakatan Harapan telah menukar hak milik Rizal Tanah Melayu kepada bukan Melayu tanpa diganti.
Jadi mungkin Prof boleh ulas sikit. Ya, apakah proses? saya fikir ini satu perkara yang telah pun disebut dalam media dan masyarakat di luar sana seolah-olah menuding jari kepada Pakatan Harapan, dan tadi pun kita membaca satu kenyataan daripada Pemuda Bersatu yang mengatakan bahawa apa yang berlaku ini adalah merupakan satu komplot ataupun konspirasi di antara Pakatan Harapan dan UMNO untuk meletakkan bekas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal dalam keadaan yang sukar. Saya ingin nak menjelaskan bahawa ini tidak betul langsung, oleh kerana kalau kita tengok kronologi yang berlaku, isu tanah lapangan terbang ini sebenarnya telah dibangkitkan beberapa kali, termasuk kalau tak silap saya oleh bekas Menteri Besar sendiri, iaitu Datuk Seri Ahmad Zamri Kadir, dan beliau yang memberikan hint tentang perkara ini. Dan untuk makluman juga, kita harus ingat bahawa dalam isu lapangan terbang ini, yang mula membangkitkan soal dia berlaku di zaman Pakatan Harapan ialah Menteri Besar sendiri dalam satu kenyataan beberapa hari yang lepas. Jadi seolah-olah kalau kita tengok, beliau cuba mengalihkan pandangan daripada skandal MAPS, ya, yang digasak ataupun diasak oleh pihak pembangkang untuk supaya diketengahkan. Jadi dia membangkitkan isu lapangan terbang yang kononnya dijual di waktu Pakatan Harapan untuk menenggelamkan isu itu. Jadi ini satu perkara yang saya fikir tidak wajar, oleh kerana bagi Pakatan Harapan kita bersedia untuk melihat kedua-dua kes ini, baik penjualan tanah ini ataupun MAPS, disiasat tanpa without fear of favor. Jadi kita tak ada masalah. Dan saya nak sebutkan juga yang menjadi masalah ketika pentadbiran Pakatan Harapan selama 22 bulan itu ialah bahawa Pakatan Harapan, terutamanya kepimpinan politiknya, seolah dimasukkan dalam pintu sejuk oleh Menteri Besar berkenaan. Jadi banyak perkara yang berlaku dibuat tanpa pengetahuan Pakatan Harapan, tanpa pengetahuan Exco, dan saya masih ingat sering dikatakan bahawa kalau kita tanya, dia akan kata ini kuasa ataupun prerogatif Menteri Besar. Jadi di luar sana masyarakat melihat Exco meluluskan banyak perkara, termasuk umpamanya pemwujudan syarikat Puncak Mas sebagai contoh, ya, dan banyak lagi perkara-perkara ataupun pelatihan penting dalam kerajaan tidak diketahui oleh Pakatan Harapan, ya. Itu style ataupun pendekatan yang dibuat oleh Menteri Besar ketika itu, dan kalau kita tengok pun UMNO sendiri akhirnya tak tahan dan minta tolong pada Pakatan Harapan untuk menjatuhkan beliau. Jadi dengan kata lain, tidak timbul soal konspirasi dan sebagainya. Dan saya nak mengulangi bahawa sebagai Barisan Harapan, Pakatan Harapan di Perak, ya, kita bersedia untuk menyiasat dan disiasat, tak ada masalah, ya. Dan kita harapkan mereka yang berkenaan tidak takutlah. Maknanya kalau tak ada benda nak disembunyikan, apa yang ditakutkan, kan? Jadi yang penting kita boleh pastikan supaya ada accountability di negeri Perak ini, kerana kita tidak mahu perkara ini akan menghambat kemajuan ekonomi dan juga memburukkan corporate governance di negeri kita. Okey, baik, Saudara Chong. Okey, terima kasih kepada Prof. Ya. Jadi dalam sidang DUN yang lalu, pada penggulungan, Menteri Besar telah memberi sedikit respons ke atas MAPS. Jadi saya rasa ada sikit yang kita nak ulas, dan pada masa itu Menteri Besar juga cuba untuk memberi satu gambaran bahawa pihak kami ataupun Pakatan Harapan semasa itu telah menyebabkan saham PCB jatuh dari 47 sen sampai kononnya 10 sen, itu bawah tanggungjawab kami. Dan lepas itu katakan selepas skim pemiutang dibawa dan saham naik kembali. Jadi saya rasa hari ini kita nak bagi satu gambaran yang lebih menyeluruh, yang lebih tepat, yang lebih objektif, supaya rakan-rakan kita boleh faham apa yang berlaku kepada PCB. Jadi PCB ni dia syarikat milik Kerajaan Negeri Perak. Kita ada 52% milik PKMP, dan kita tahu pada masa tahun 2014, semasa itu saham PCB berapa? Saham PCB RM3.67. Okey, RM3.67 saham PCB. Kita boleh cek balik di bursa ataupun kita boleh tunjuk
saham PCB RM3.67. Dan jangan lupa pada masa itu sebenarnya ada satu cadangan dari PKMP untuk mengambil alih PKMP, membeli balik saham PCB dengan harga RM3.90. Tetapi cadangan itu telah ditolak oleh Sime Darby, salah satu lagi pemegang saham yang ada lebih kurang 9-10%. Pemegang saham yang besar, dia menolak cadangan itu. Saham tu masa RM3.67, tapi masa tu PKMP nak beli dengan harga yang lebih tinggi, RM3.90. Ditolak. Kenapa? Kerana pada masa itu Sime Darby mengatakan sebenarnya aset dalam PCB adalah jauh lebih tinggi kerana kebanyakan tanah-tanah itu belum dinilai semula. Bermakna tanah yang direkodkan dalam buku PCB itu hanya book value, bukan nilai pasaran. Kalau kita buat revaluation, aset tu akan nilai lagi tinggi. Jadi pada masa itu harga ditolak. Dan apa yang berlaku selepas itu? Selepas itu kita semua tahu kerajaan negeri Perak berkeras bahu melabur untuk membina MAPS pada masa itu. Pada masa itu pembangkang, setiap kali Siang Dun isu MAPS hangat, kita akan cakap tak sepatutnya kerajaan melabur, tapi pada masa itu kerajaan bertekad mahu melabur. Dan apa jadi kepada saham PCB tersebut selepas pelaburan MAPS? Dan kita nampak sampai tahun 2018, selepas Pakatan Harapan mengambil alih, Jun tahun 2018, saham PCB sudah jatuh sehingga 49 sen. Bermakna semasa kita mengambil alih, saham PCB telah pun menjunang dari RM3.67 sampai 49 sen. Tengok, boleh nampak di sini. Jadi, bagaimanakah Kota Tampan ataupun Menteri Besar boleh menyalahkan pihak kami untuk menjunangkan saham? Jadi, saya rasa itu tidak wajar. Dan pemaham bahawa kita telah menyebabkan saham PCB jatuh sampai 11 sen berlaku bila? Kalau kita nampak pada tahun April 2020, semasa kita masih duduk di sana, saham PCB telah jatuh. Rekod paling rendah, tak pernah jatuh begitu rendah, tinggal 10 sen saja. Tapi saya nak tanya, kalau semua masih ingat, tahun 2020, Februari, COVID melanda masa tu. COVID melanda. March, apa berlaku? Lockdown. Semua orang duduk rumah. Jadi bukan sahaja saham PCB jatuh. Kalau tengok bursa, satu dunia, satu Malaysia, semua saham jatuh, melainkan syarikat sarung getah dan juga syarikat farmaceutical mengenai perubatan. Jadi ini bukan kerana lembaga pengarah. Dan dia bagi hujah lagi, Menteri Besar. Kononnya, selepas kita dikeluarkan daripada ahli lembaga, pada Januari 2021, tiba-tiba saham naik. Tapi saya pun aneh. Pada Januari 2021, pada masa itu skim pemihutang belum keluar lagi. Skim pemihutang hanya diumumkan pada akhir bulan Januari 2021. Okey, pada masa itu saham sudah naik sampai 35 sen. Jadi pada masa itu apa berlaku? Pada masa itu Pfizer telah mengumumkan sudah ada vaksin. Vaksin dan vaksin keberkesanannya 95%. Saya masih ingat. Pada hari itu Pfizer umum saja, satu dunia semua saham naik. Nah, itu bukan kerana ahli lembaga sekarang ada apa-apa keajaiban boleh buat saham naik. Itu juga bukan kerana skim pemihutang. Itu kerana satu trend dunia, satu saham semua naik. Jadi ini bukan kerana skim pemihutang. Jadi gagal lah, mereka tak dapat memberikan hujah bahawa naik turun saham itu disebabkan oleh yang Muhammad Chong dalam syarikat itu. Kemudian yang tentang janji Menteri Besar untuk menyelamatkan MAPS itu satu ketika. Itu macam mana kaitan di sini? Okey, pada masa 2020, saya masuk 2019 April, saya telah membuat satu usul untuk dibawa ke Dewan untuk membahas tentang audit dalaman MAPS dan juga saya nak kerajaan negeri untuk buat satu keputusan untuk menyelamatkan kewangan MAPS. Kerana pada masa itu, semasa kita masuk, kerana saya tahu MCA pun buat pemaham bahawa kita kena bertanggungjawab atas MAPS. Itu betul-betul satu lawak. Kerana kalau nak show Pakatan Harapan, katakan Pakatan yang bertanggungjawab atas MAPS, itu seperti katakan kita perlu bertanggungjawab atas 1MDB. Kerana semasa kita masuk lembaga PCB, kita sudah ada hutang 500 juta.
Dan cash kita tidak ada. Setiap bulan kita kena cari duit untuk keluar salary. Kita kena bayar gaji. Tak ada duit untuk bayar gaji. Dan kita kena jual tanah ataupun kita nak buat JV dengan kita punya rakan kongsi untuk dapat cash inflow supaya kita boleh bayar gaji. Dan pada masa 2020 April masa itu, saya sudah tahu, saya terima maklumat dari lembaga bahawa kita tidak ada dana yang mencukupi. Jadi saya telah meletakkan satu usul supaya kita bahas dan juga supaya kerajaan negeri boleh menyelamatkan MAPS. Jadi pada masa itu, Menteri Besar sekarang pun membantah untuk usul tersebut. Kononnya tidak boleh bangkit dalam Dewan. Dan juga pada masa itu, akhirnya Menteri Besar pada masa itu, Datuk Seri Ahmad Faizal, telah memberi keyakinan bahawa MAPS tidak akan ditutup dan kerajaan negeri Perak akan memberi bantuan kewangan kepada MAPS. Dan atas jaminan tersebut, saya telah menarik balik usul untuk membahas dalam Dewan. Kerana kalau usul itu dibahas dan diluluskan, maka kerajaan negeri akan diikat oleh usul ini. Tetapi pada masa itu, Menteri Besar cakap, tak payahlah. Kerana saya akan bagi jaminan, sila tarik balik. Jadi pada masa itu saya tarik balik. Dan bukan saja usul itu saya tarik balik. Pada masa itu Disember 2019, saya masih ingat di mesyuarat lembaga, kita dapat satu surat daripada Kerajaan Negeri Perak. Ini surat rasmi bukan dari mana-mana pegawai. Surat rasmi dari kita punya pegawai kerajaan negeri. Okey. Dia keluarkan satu surat mewakili kerajaan negeri mengatakan kerajaan negeri akan membayar ansuran MAPS kepada bank. Dan berdasarkan surat itu kita serah kepada bank, tapi bank tak terima. Jadi bank tak terima dan kita kena buat satu cross default. Kita tak dapat tanggung ansuran setiap tahun untuk MAPS dan atas itulah kita default dan berlakunya cross default untuk hutang-hutang lain dan akhirnya PCB diletakkan di bawah PN17 dan hujah Menteri Besar dalam Dewan nak cuba untuk salahkan kita kerana masuk dalam PN17 itu bukan kerana kami, kerana semasa kita ambil alih syarikat PCB memang sudah tak ada tunai. Okey, dan sini saya nak jelaskan sikit lagi. Kalau syarikat tidak ada tunai, tak bermakna syarikat bankrupt. Itu dua idea yang berbeza. Okey, syarikat kalau tak ada cash atau tak ada tunai bermakna dia tak ada duit untuk membayar hutang-hutang yang dia kena bayar yang terdekat. Tetapi dalam jangka masa panjang, jumlah aset PCB masih mencukupi untuk membayar kesemua ataupun melangsaikan kesemua hutang PCB. Bermakna syarikat ini walaupun dia ada cash flow problem ataupun dia tak ada tunai yang mencukupi dalam jangka masa pendek, tetapi dalam jangka masa panjang syarikat itu tidak akan muflis, tak akan bankrupt. Tidak perlu digulung lah. Ya, tidak perlu digulung. Okey. Jadi saya bagi satu contoh lah, satu analogi. Seperti kalau saya ada sebuah rumah bernilai mungkin 500,000 dan saya ada satu hutang loan dari bank 300,000. Okey. Bulan ni saya tak ada duit bayar ansuran. Okey, bank akan melelong rumah saya. Jadi saya ada satu masalah kewangan dari segi cash flow. Tapi adakah saya akan bankrupt? Adakah saya akan menjadi muflis? No. Bank akan melelongkan rumah saya dan 500,000 jual, lepas tu bayar hutang bank dan baki 200,000 akan kembalikan kepada saya. Jadi inilah pokoknya. Okey, pokoknya PCB-nya sebenarnya tidak perlu gulung. Okey, dan kita sudah berhujah banyak kali dalam Dewan. Jadi saya rasa mungkin isu ini kita perlu ada satu jalan penyelesaian dan ini bukan satu apa jalan yang kita nak tengok. Kita bukan nak tengok PCB jalan ke arah muflis kerana kita tahu semasa saya duduk dalam lembaga, kita pernah ada satu scheme of arrangement atau skim pemiutang bahawa pada masa itu kesemua pegawai yang sama, kesemua pengurusan yang sama, mereka bentangkan satu skim pemiutang RM1 to RM1. Bermakna setiap hutang RM1 kita boleh tanggung semua. Kita boleh bayar. Jadi saya nak tanya, kenapa tiba-tiba selepas kami dikeluarkan dalam tempoh 6 bulan saja, tiba-tiba kewangan PCB ataupun aset PCB sudah hilang ataupun merosot dengan begitu mendadak bahawa PCB sekarang tidak dapat menanggung
hutang-hutang tersebut. Itu timbul kerana ataupun adanya dua set akaun yang berbeza itu ke? Okey, dua set akaun berbeza tu saya jelaskan sikitlah. Okey. Kalau kita tengok dalam akaun PCB, okey, PCB ini akaun yang telah dihantar ke Bursa Malaysia, diaudit oleh auditor. Okey, diaudit oleh auditor. Dan dalam akaun ini ia telah, kita boleh nampak, kita ada jumlah aset 771 juta ringgit. Nah, ini akaun telah diaudit. Tetapi selepas kami dikeluarkan, tiba-tiba ahli lembaga yang baru telah mengeluarkan satu skim pemiutang di mana jumlah aset ini hanya 150 lebih juta. Jadi saya tanya, ke manakah jumlah aset ini? Dan jangan lupa, jumlah 771 juta ini aset, ini bukan nilai pasaran. Tadi saya sudah katakan, kebanyakan aset PCB adalah dalam tanah. Okey, kita ada aset, kebanyakannya adalah tanah, dan tanah ini belum dinilai semula berdasarkan harga pasar. Ia hanya dalam nilai buku. Jadi aset PCB sebenarnya adalah lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Dan kita ada satu affidavit daripada mantan CEO PCB yang mengatakan kita ada aset bernilai sejumlah 1.3 bilion. Jadi saya tak faham mengapa semasa kita duduk di sana aset banyak kita boleh bayar. Betul, kita ada problem kewangan, kita ada masalah kewangan jangka masa pendek, kita tak boleh bayar ansuran. Tetapi jumlah aset itu cukup untuk melangsaikan semua hutang. Jadi kita nak tanya, mengapa kita perlu buat satu markdown ataupun haircut sebanyak 90% berdasarkan skim pemiutang yang dicadangkan. Skim pemiutang yang dicadangkan. Dan saya tahu ada hujah-hujah yang kononnya AirAsia X juga membuat satu skim pemiutang di mana mereka gagal melangsaikan hutang, mereka markdown haircut 99.5%. Kalau kita tengok akaun AirAsia X, okey, boleh tunjuk AirAsia X punya akaun, nilai aset dia jauh lebih rendah, hanya dia ada net liability, bermakna jumlah liability AirAsia X melebihi jumlah aset sebanyak berapa? 34 bilion. Okey, itu AirAsia X. Dia tak ada duit, liability besar daripada aset. Baru dia boleh buat haircut. Kerana kalau tak buat haircut, pemiutang semua 1 sen pun tak dapat. Company akan digulung. Tapi ini berbeza dengan PCB. PCB ada duit, ke manakah aset-aset ini berlaku? Jadi tanah-tanah yang dipulangkan tu boleh di mana kita nak jelaskan? Okey, tanah-tanah dipulangkan itu satu isu lah, yang lain lah. Jadi kalau kita tahu, ia dijadikan satu amalan dan tradisi untuk GLC Kerajaan Negeri Perak, bahawa setiap tanah yang kita dapat ataupun kita beli, ia didaftarkan dulu di bawah PKMP dan dipark di sana. Dipark. Okay. Kenapa kita buat seperti ini? Dan ini bukan sekarang saja kita mula. Sejak daripada sebelum zaman Tan Sri Tajrosi, kita sudah buat seperti itu. Semua GLC, tanah-tanah kita park di bawah PKMP kerana syarikat GLC boleh jimat cost premium, tak payah bayar premium kalau letak bawah PKP. Kalau di bawah PCB kena bayar premium kerana listed company. Jadi kita park di PKMP. Tetapi jangan lupa beneficiary owner. Beneficiary owner tu dia masih PCB ataupun PCBD. Okey, dan sini saya boleh tunjuk satu surat dari valuer. Okey, dari valuer. Okey, saya baca di sini ya. Ini surat semasa tanah PCBD dijual kepada SOXO, ada 5 bidang tanah, tetapi ada 2 bidang tanah didaftar bawah hak milik PKMP, tetapi beneficiary owner itu PCBD. Jadi sini saya baca, Lot PT 278365 and Lot PT 278366 are for commercial use, specifically for pusat perubatan and kompleks latihan klinikal. These pieces of freehold land are registered under PKMP. Jadi dia daftar bawah PKMP. Ultimate Holding Corporation of Perak Corporation Berhad. Okay, dia is a holding company. PKMP has agreed to grant PCB Development Sdn Bhd beneficial interest on these 2 pieces of land
and this is confirmed via letter dated 12 January 2021. Jadi PKMP telah memberi beneficial ownership kepada PCBD. Jadi walaupun tanah didaftar atas nama PKMP, PCBD merupakan beneficiary owner kepada tanah tersebut. Nah, ini bukan saja 2 bidang tanah. Setahu saya ada beratus-ratus ekar tanah yang didaftarkan oleh PKMP di bawah PCBD, dan ini semua direkodkan dalam akaun PCBD. Direkodkan yang ia telah diaudit dan telah dilaporkan kepada bursa. Ya. Bermakna ia di dalam akaun PCB ini. Jadi bagaimanakah tiba-tiba kesemua tanah ini boleh dipulangkan kepada PKMP? Ini kita nak tanya. Jadi mungkin Prof boleh bagi sikit dari sudut perundangan. Bagaimanakah kita boleh tentukan ultimate ataupun beneficial owner sebidang tanah? Adakah ia bergantung kepada pendaftaran ke apa? Ini satu perkara yang agak teknikal sebenarnya undang-undang lah. Cuma ialah di luar sana mungkin rakyat banyak yang bertanya mengapa pihak kerajaan negeri selaku pemilik keseluruhan PKNP dan sebagainya tidak begitu bersedia untuk mendedahkan ataupun untuk memeriksa perkara ini secara yang telus dan objektif. Sebab saya lihat daripada dulu kerajaan yang ada sekarang ni sewaktu jadi pembangkang pun begitu dan jadi kerajaan pun begitu. Jadi nampak tidak begitu bersedia untuk membenarkan perkara ini dibahaskan secara terbuka dalam dewan. Jadi ada yang Muhammad rasa pandangan daripada segitu. Mengapa agaknya? Kenapa mereka tidak begitu bersedia? Daripada speaker je dan backbenchers yang tak mahu memberikan jalan kepada perkara yang untuk dibincangkan dan mencabar diulang di luar dewan bahkan, yang saya fikir tak perlu. Sebab benda ni semua tercatat dan tak ada yang mengandungi fitnah dan sebagainya. Ya. Jadi kenyataan yang saya buat dalam dewan, saya rasa ada 2 perkara di sini. Satu, adakah perkara ini boleh dibangkit dalam dewan? Saya rasa ini saya pernah semasa tahun 2019, hujah yang sama dibawa oleh Menteri Besar pada masa itu Ketua Pembangkang. Dia berhujah bahawa apa-apa urusan syarikat persenjataan daripada PCB tak wajar dibawa ke dewan. Jadi saya rasa hujah ini tak boleh berdiri. Cannot stand. Kerana dalam parlimen setahu kita, dulu kita ada bincang bahas tentang isu emas, isu proton. Ini semua public listed company di bursa dan tidak ada apa-apa halangan dalam standing order untuk menghalang ahli-ahli dewan daripada berbahas tentang isu subjek GLC. Dan jangan lupa, GLC juga merupakan satu portfolio daripada Menteri Besar. Kalau ahli-ahli dewan tak boleh bahas tentang GLC dan Menteri Besar tak hendak nak jawab soal GLC, ia macam seperti Esko Kesihatan tak nak jawab pasal kesihatan, Esko Kerajaan Tempatan tak jawab isu Esko Kerajaan Tempatan. Baik Menteri Besar boleh lepaskan portfolio GLC. Kerana kita sekarang nak tahu tentang kerana di sini ada satu affidavit yang menunjukkan bahawa PCB ada aset satu. Yang itu pun satu hal, kenapa boleh disembunyikan? Macam mana dia buat satu trik, satu taktik untuk macam membuat menyembunyikan aset-aset yang ada. Macam mana boleh berlaku tu? Kalau segi akaun lah. Saya tak mahu ulas secara teknikal, tapi secara amnya apa yang dia buat, sebab selepas saya ulas tentang 2 set akaun berbeza ini, PCB sebenarnya ada keluar kenyataan. Dia kata bahawa 700 juta ini dari syarikat group account, tapi yang 150 lebih juta ini company level dari para syarikat. So dia sebenarnya dia melindungi di belakang veil, corporate veil. Bermakna dia hanya melihat PCB sebagai sebuah syarikat persenjataan. Dia tak nampak anak-anak syarikat ke semua. PCBD ada berapa tanah, ATP ada maps, dia tak lihat pun Lumupok. Kalau kita tengok PCB hanya Lumupok saja kita ada pegang saham, paling kurang nilai pasaran Lumupok sudah 200 juta. Kalau kita jual saham Lumupok kita boleh dapat 200 juta. Nah itu kita boleh langsaikan hampir separuh hutang PCB. Jadi kalau kita nak tengok dari segi company level, ini secara amnya, ini saya rasa tidak patut kerana duit ini sebenarnya kita perlu guna untuk melangsaikan
pemiutang-pemiutang. Kerana ini duit milik mereka. Ini duit yang kita hutang. Kita perlu bayar. Satu lagi yang Muhammad mungkin elok disebut juga tentang ugutan daripada peguam selepas YB membangkitkan perkara ini. Ya, selepas saya buat sidang media pada masa itu, sebenarnya pada hari itu, kalau tak silap saya pada 5 Februari, Ya. akhir bulan Januari saya rasa. Okey, saya tak ingat tarikh. Tapi pada masa tarikh hari itu, sebenarnya kita ada satu taklimat yang telah dibatalkan. Dah ditangguh sekali, lepas tu ditangguh sampai tarikh yang belum ditetapkan. Jadi 2 kali tangguh. Sebenarnya pada hari itu kita ada satu taklimat dari PCB untuk memberi taklimat kepada kesemua 59 adun. Tapi ditangguhkan. Jadi kita tak tahu apa yang berlaku penggulungan PCBD. Jadi pada hari itu saya buat satu PC untuk menyatakan ada 2 set akan berbeza. Saya nak PCB ahli lembaga untuk bagi penerangan. Tapi selepas PC itu saya terima sepucuk surat guaman daripada yang mewakili PCB nak mengugut, nak saman saya. Jadi saya pun ada suruh peguam saya untuk membalas surat bahawa ini satu fair comment dan juga apa-apa yang saya nyatakan adalah berdasarkan affidavit ataupun account. So it's actually Dan lepas tu tak ada respon. tak sampai hari ini tak ada respon. Jadi saya pun tengah tunggulah kalau ada tak sama yang berlaku. Jadi saya nak ulang apa yang disebut oleh rakan kita saudara Yang Muhammad Tan Kahing dalam surat yang meminta PAC Perak bersidang itu. Beliau membetik perintah tetap perintah 70/1 ya, yang sebenarnya menyokong apa yang disebut oleh Yang Muhammad Chong tadi, iaitu Dewan sebenarnya boleh membincangkan apa saja selain daripada soal keuangan, soal laporan juru audit negara, laporan syarikat-syarikat kerajaan. Jadi Dewan sebenarnya boleh membincangkan apa saja yang difikirkan patut, dan skandal ataupun persoalan di sebalik penjualan tanah lapangan terbang Seri Iskandar dan MAPS ini sangat besar ya. Cuma setakat ini kita belum tahu nilai berapa tanah lapangan terbang tu kan, yang 188 Itu tak tahu lagi. Lokasi pun belum tahu lagi. Jadi belum ada lawatan tapak. Adakah kita merancang untuk mungkin buat lawatan ataupun site visit? Selepas kita kenal pasti mungkin PAC boleh buat rombongan lah. Sebab saya masih ingat PAC Parlimen, saudara Wong Kawa pernah bawa saya ke Lumut untuk buat lawatan ke atas kapal perang di mana kerajaan telah bayar 2 bilion ke saya tak ingat, tapi tak serah pun sebuah kapal. Jadi pergi tengok site lah. Ya, PAC negeri juga boleh buat site visit kalau kita mahu, tapi kita kena pasti dululah. Sebab sekarang kita tak ada apa-apa maklumat tentang tanah lapangan terbang. Kita hanya tahu 2 fakta. Satu, 470 ekar tanah telah dijual dan tanah itu digazet sebagai tanah lapangan terbang di Seri Iskandar. Itu saja kita tahu. Lain semua kita tak tahu. Jadi kita kena ada siasatan dan lepas tu baru kita boleh buat lawatan ataupun update susulan. Dalam sidang yang lepas, kalau YB ingat lagi ya, kita lihat dengan tiba-tiba pengurusi PAC bangun mengatakan tak ada apa-apa. Jadi macam mana tentang isu itu ya? Okey, kita lompat kembali. Kerana semasa itu pengurusi PAC Kenering telah bangun dan kata tak ada apa-apa unsur penyelewengan dalam laporan. Apa asas tu dia ada? Okey, saya rasa he is jumping the gun and itu tidak mewakili, saya tegaskan di sini walaupun dia pengurusi, itu tidak mewakili pendirian PAC secara seluruh kerana ia belum dibincang dan juga dibuat satu keputusan oleh PAC. Sebab kalau saya tengok, saya ada baca laporan tersebut, tapi saya tak mahu ulas di sini lah. I don't want to jump the gun as well. Saya tak mahu buat keputusan. Kita tengok dari segi I leave it to the kita bagi penonton-penonton untuk tentukan ada tak apa berlaku. Kalau kita tengok MAPS PKMP telah melaburkan duit berapa? Ini dalam laporan PKMP. Dia telah katakan bahawa projek ini telah bermula pada tahun 2014 dengan kos projek keseluruhan 695 juta. Dekat 700 juta. Tapi pada hari ini apa yang itu modal lah. Itu kos modal. Itu everything lah. Dari kos pembinaan, kos tanah semua. Okey, ini kos 695 juta belum kira kos operation.
kos hutang faedah belum kira lagi. Hanya untuk kos pembinaan dan juga kos projek, tanah semua. Okey, tapi apa berlaku hari ini? Apa berlaku hari ini? Kita nak lelong MAPS, kali pertama lelong harga reserve 60 juta. Tak ada pembeli ataupun tak ada tender. Kali kedua saya tak tahu apa harga reserve, mungkin kurang 10%. Mudah cakap tak laku 50 juta. lah. Kali kedua lelong 50 juta tak ada pembeli juga. Sudah turun. Jadi sama ada unsur penyelewengan ke tidak, saya rasa penonton boleh buat satu keputusan sendiri, dan dari pihak PAC kita akan bahas dan bincang tentang laporan tersebut dan kita akan keluarkan satu kesimpulan dan juga untuk dibawa ke Dewan lah. Jadi I don't want to jump the gun. Saya tak mahu mendahului pihak PAC untuk membagi satu pandangan. Cuma hari nampak kalau kita tengok pada kenyataan pengurusi PAC Kenering, beliau agak tidak selesa lah bila ahli PAC buat sidang akhbar. Dia kata dia akan adakan. Jadi apa yang akan berlaku agaknya dengan respon yang sedemikian? Saya rasa isu itu senang. Kita nak mesyuarat saja. Kalau tak silap saya, sejak kita dilantik masa Ogos, sebenarnya saya di dalam PAC sejak tahun 2018. Saya sebagai timbalan pengurusi masa itu. Jadi semasa itu lebih kurang, paling kurang 2 bulan kita ada satu mesyuarat. Paling kurang 1 tahun. Isunya itu banyak isu. Kita ada MBing, isu MAPS, banyak isu. Dan jangan lupa kita juga pernah membentangkan laporan MBing dalam Dewan, pernah dibahas. Masa tu pembangkang semua keluar, ingat tak? Semua pembangkang keluar, mereka boykot. Jadi MBing, laporan MBing kita pernah bentang. Dan pada 2 tahun itu kita pernah adakan setiap mesyuarat paling kurang setiap bulan. Tetapi selepas Sheraton Move, selepas kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan, pada masa itu ada sikit dari sisi undang-undang sama ada PAC itu sah ke tidak kerana speaker dijatuhkan tak ikut sisi undang-undang. Jadi pada masa itu sampai tahun 2020 saya tak masuk PAC. Okey, kerana itu kita tak terima PAC, tak sah, tidak jelas ya. Tak jelas kerana di pihak mahkamah. Dan saya dilantik semula masuk PAC sehingga bulan Ogos lepas. Bulan lepas 2021. Jadi sehingga itu hanya bukan sekali saja mesyuarat. Jadi kita nak tahu apa yang berlaku. Jadi kalau kita ada mesyuarat, kita boleh bincang kerana banyak hal yang kita boleh bawa. Isu MAPS, isu penggunaan PCBD dan sekarang isu lapangan terbang. Jadi saya harap pengurusi boleh tetapkan satu masa dan bukan saja untuk tetapkan mesyuarat saja, kalau boleh kita adakan satu jadual kerana kita tahu kita tak cukup masa sampai sidang yang akan datang. Dan juga Menteri Besar Kota Tampan juga telah mengatakan pendiriannya dalam isu MAPS, nothing to hide. Dia cakap kalau nak bentang laporan audit forensik PwC, boleh kita layan secara profesional. Jadi saya haraplah PAC boleh buat satu keputusan bahawa kita boleh bawa laporan forensik audit ke sidang Dewan yang akan datang bulan Jun dan kita bahas. Cuma ada satu isu apa kali Abi. Malim Nawar dalam ucapan perbahasan dalam sidang yang lepas ini ada menyebut soal fees yang tak dibayar PwC. Ya. Okey, isu sebenarnya macam ni. Semasa kita duduk di PAC tahun 2019 kita telah melantik firma accountant PwC untuk menjalankan forensic audit untuk MAPS. Jadi pada masa itu PAC tak ada apa-apa peruntukan. Jadi kita telah menanya Menteri Besar juga telah pada masa itu memberi peruntukan 200,000 dan juga pihak PCB kerana ia satu anak syarikat dari PCB. PCB juga berjanji berhasrat untuk membayar fees yang separuh daripada itu. Jadi fees keseluruhan itu 400,000. Jadi fees dari pihak kerajaan kita telah membayar. Tapi PCB pada masa itu kita tak cukup duit. Okay? Pada masa itu saya adil mengajar tahu kita tak cukup duit. Jadi kita tangguh. Tetapi sampai hari ini sepatutnya I think they have the money because duit tanah Sokso telah dijual 78 juta. Duit sudah dapat. Jadi saya tak rasa ada apa-apa halangan daripada PCB untuk bayar fees tersebut lah. Dan saya rasa perlu bayar lah. Kalau tak bayar lagi, saya rasa pihak PwC
boleh ambil tindakan guaman lah, senang, 200 ribu. Boleh file Boleh. lawyer letter untuk dapat kembali lah. Dia juga pemiutang PCB. Cuma dalam isu ni ya Muhammad kan, mungkin rakyat di luar sana yang lebih prihatin ialah soal pekerja-pekerja MAPS. Dulu apa sudah jadi? Kemana mereka sekarang? Okey, pekerja-pekerja MAPS dari mula, dari mula kita nampak overhead dia terlalu tinggi dan kita cuba kurangkan dan kita cuba hantar kepada agensi-agensi lain. Ya, ya. Tapi pokoknya isu pekerja MAPS, semasa MAPS ditutup, pada masa itu kita telah berjanji, kerajaan pada masa itu telah berjanji untuk membayar EPF atau KDSP untuk kesemua pekerja. Tetapi jumlah ini sampai hari ini belum dilangsaikan. Oh, masih ada lagi? Belum, masih ada 1.2 juta. Jadi saya tak tahu apa berlaku pada PCB. By right, mereka tidak ada union atau persatuan yang ada mewakili. union, tapi masalah sekarang ATP telah muflis, digulung. PCBD pun telah digulung. Jadi hutang itu belum dilangsai. Mungkin kita kena bergantung kepada receiver lah. Receiver yang ditetapkan sama ada mereka boleh menjual aset untuk membayar hutang lah. KWSP EPF itu. Yalah, jadi maksudnya di sini di luar sana ya, isu MAPS ni yang jelasnya adalah satu isu yang menyentuh semua rakyat ya. Seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, nasib pekerja dan sebagainya itu masih lagi belum jelas, dan juga nasib mereka yang kreditor atau pemiutang yang sekarang ni pening kepala nak dapat pada siapa kan. Jadi dengan adanya dua akaun yang berbeza, dengan adanya pemulangan tanah, dan kadang-kadang kita macam terasa ada benda-benda yang disembunyikan kan. Jadi ini satu perkara yang sepatutnya ditangani dengan telus oleh pihak Dewan Negeri. Jadi apabila Menteri Besar mengatakan dia tak ada local standard, saya pun tak tahu dia faham atau tidak local standard itu kan. Jadi ini satu perkara yang agak pelik lah, macam tadilah. Jadi soal kebenaran merancang KM itu dilepaskan kepada PBT yang sepatutnya kerajaan negeri yang boleh kawal ataupun kontrol ya. Jadi kita telah pun bersiaran dah dekat sejam. Jadi mungkin dalam masa yang berbaki dalam 5 minit kalau ada respon dan soalan yang ada soalan perlu diberi pencerahan. Okey, sebelum kita bahas, saya nak tambah sikit. Bukan saja perkataan local standard digunakan oleh Menteri Besar. Kalau saya tak silap, Menteri Besar juga menggunakan stakeholding. Ini masalah PCBD, kerajaan tidak ada stakeholder. Ini bukan masalah. Tapi saya nak bagi tahu, kerajaan negeri Perak bukan sahaja stakeholder kepada PCB ataupun penggunaan PCBD, kita merupakan shareholder. Okay, we are not only a stakeholder, kita pemegang saham. Dan bukan pemegang saham saja, kita pemegang saham controlling interest. Kita ada 52%. Bermakna kita boleh tentukan siapa duduk dalam ahli lembaga, kita boleh lantik CEO, kita boleh lantik pengerusinya. Jadi saya tak faham mengapa Menteri Besar cuci tangan atas masalah yang begitu mendesak, yang begitu penting. Dan juga saya nak jelaskan satu, ini saya nak bawa di sidang Dewan tetapi dikacau oleh adun-adun di sebelah sana. Sebenarnya kalau kita tengok dalam penggulungan PCBD, ada satu perkara yang amat aneh, iaitu penjualan tanah kepada pihak SOXO 78 juta. Okey. 78 juta. Jadi ini semua telah diumumkan dalam bursa, diumumkan dalam bursa dan bukan merupakan apa-apa dokumen rahsia. Ini is open knowledge, Kita boleh cek bursa announcement. Pada November pada masa itu, PCB telah mengumumkan bahawa mereka akan jual 5 bidang tanah dari PCBD kepada SOXO. Dan duit ini mereka ambil, PCB merupakan ibu syarikat kepada PCBD 100%, wholly owned subsidiary. Dia angkat duit ini, dia bayar kepada pemiutang PCB. Okey, so far no problem. Tetapi masalah yang berlaku apabila selepas ambil duit dari PCBD untuk bayar kepada pemiutang PCB, PCB telah mengumumkan dia akan gulung PCBD. Jadi sekarang masalah berlaku kerana tanah yang sepatutnya digunakan untuk jual, sepatutnya untuk langsaikan hutang PCBD. Tetapi duit telah diangkat dan telah dibayar kepada pemiutang PCB. Jadi saya nak tanya soalan senang.
adakah receiver yang telah dilantik, firma ini yang telah dilantik, adakah mereka akan claw back 78 juta yang telah diambil oleh PCB dan pulang kembali kepada PCBD, kerana PCBD sekarang Muflis telah dilantik dalam receiver, dia ada tanggungjawab atas pemiutan receiver dan juga atas pemegang-pemegang saham. Jadi 78 juta ini sepatutnya clawback untuk membayar hutang-hutang. Jadi ada respon tak Prof tentang ini? Ini satu perkara yang sulit Muhammad. Maksud sebab benda ni terlalu teknikal dan bagi kita kadang-kadang oleh kerana kita tidak meneliti dokumen yang ada, jadi kita payah nak memberikan komen sebab kita bimbang juga kalau kita komen benda-benda yang seperti itu nanti kita terjebak dengan kes mahkamah dan sebagainya. Cuma saya kemarin ataupun semalam agak berasa pelik. Hari ini kita baca statement atau pernyataan SPRM mengatakan bahawa siasatan telah bermula selepas laporan dibuat. Cuma semalam, kenapa komplainan ataupun pengadu macam kena grill di pejabat itu? Apa sudah jadi? Okey, pada masa tu sebenarnya kita ada berapa adunan? 1, 2, 3, 4, 5. Termasuk saya lah. Ya. 4 mantan exco bersama saya, kita telah memasuki pejabat SPRM dan Babi Asmuni telah masuk kerana dia yang membuat laporan. Jadi sebenarnya kita hanya jangka masa 30 minit untuk buat laporan. Tapi dia telah duduk dalam bilik berjam-jam sampai pukul 12 pun belum keluar. Dan pihak-pihak media duduk dekat luar, panas terik. Jadi kita pun keluar untuk memberi sedikit ulasan kepada media lah. Jadi saya tak faham kenapa kebiasaannya kita pihak yang melaporkan, sebenarnya kenyataan semua telah di luar sana. Jadi kalau ada apa, saya rasa pihak SPRM perlu memanggil saksi-saksi ataupun key witness. Saya rasa kita boleh tahulah siapa-siapa key witness. Mungkin ada 3 MB, termasuk bekas MB kita boleh panggil, ataupun CEO PKMP dan juga mantan CEO PKMP. Inilah key witness yang kita perlu panggil supaya kita boleh soal siasat. Kalau sekiranya didakwa lah. Satu lagi yang mungkin YB masih ingat lagi, waktu kita dalam kerajaan dahulu, saya masih ingat tiap kali isu map nak dibawa dalam Dewan, ada semacam percubaan untuk menyekat dengan cara buat laporan kepada SPRM. Jadi apa sudah jadi dengan laporan itu ataupun apa sebenarnya yang berlaku? Ya, laporan memang telah dibuat pada masa itu. Oleh Menteri Besar? Ya, oleh Menteri Besar. Pada masa itu, Datuk Seri Ahmad Ya, Faizal. Tapi itu berdasarkan laporan audit dalaman MAPS. Okay? Itu internal dari PCB, internal audit. Kita sendiri yang buat. Tapi laporan yang satu lagi, laporan forensik audit, itu lagi dalam ada banyak informasi-informasi terkini termasuk aliran tunai. Okay, saya tak boleh dedahkan terlalu banyak kerana ia masih dalam siasatan PAC. Tapi saya boleh bagi tahu laporan forensik ini kalau dihantar kepada SPM, saya rasa sepatutnya ada tindakan untuk siasatan lanjut lah. Ya, tapi ialah kita sama-sama maklum bahawa kredibiliti SPRM pun dipertikai dengan masalah yang apa ni menjadi isu kepada Ketua Pusurujaya dia sendiri dan apa yang kita telah lihat yang berlaku semalam kepada Adun Manjoy itu pun masih lagi kita tertanya-tanya. Jadi kita menunggulah apa yang berlaku seterusnya sebab walaupun pihak SPRM telah mengatakan siasatan telah dimulakan, tetapi kita tak tahu apa hasilnya dan banyak kes-kes sebelum ini siasatan telah pun dibuat, telah pun diselesaikan, tetapi NFA, no further action. Jadi kita harapkan apa yang berlaku di Perak ini tidak mengalami nasib yang sama. Sebab itu saya bangkitkan tadi kalau YB Ipoh Timur ada, kena standby sebab saya tak pasti perkara ini akan diselesaikan di Perak. Jadi kalau tidak ataupun kalau sukar untuk berlaku, mungkin pihak PAC Parlimen boleh berbuat sesuatu untuk pastikan kita dapat sesuatu, dapat maklumat ataupun dapat ketelusan daripada isu ini. Jadi saya fikir dah sejam kita bersiaran. Jadi terima kasih banyak kerana meluangkan masa untuk bersama kita.